Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu laporan paling hebat. Direct to the point, kata penganalisis politik dan penganalisis budaya yang ada di Malaysia, mereka menyatakan adalah satu musibah untuk Malaysia sekiranya Perikatan Nasional memerintah. Wow, apa isinya? Malaysia akan berdepan musibah dan bencana sekiranya Perikatan Nasional PN membentuk kerajaan kerana pakatan tersebut mempunyai masalah dalaman dan tidak mempunyai dasar yang jelas. Menurut laporan di Harapan Daily ini, pengarah eksekutif Ilham Center Hisamuddin Bakar berkata, Himpunan Solidariti bersama Najib Razak oleh PAS membuktikan penganjuran tersebut tidak diputuskan secara bersama dalam mesyuarat tertinggi Perikatan Nasional. Sehingga wujudnya beberapa perkara yang mengejutkan kita sehingga ada pemimpin parti bersatu yang letak jawatan gara-gara himpunan solidariti tersebut, yang mana pemimpin itu tidak setuju, pemimpin bersatu itu tidak bersetuju, tetapi ada pula yang mengikuti parti bersatu, pemimpin bersatu turut mengikuti solidariti tersebut. Selain itu, pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat SG4 oleh PAS dan ketiadaan kesepakatan dalam penentuan calon Perdana Menteri untuk pilihan raya umum akan datang merupakan antara contoh yang paling jelas. Sehingga ke hari ini kita lihat Perikatan Nasional mencalonkan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi ada sehingga 4, 5, 6 calon untuk menjadi Perdana Menteri. Bahkan kelihatan secara dalamannya berlaku percakaran antara Parti Bersatu dan PAS menentukan siapakah Perdana Menteri mereka yang boleh jadi Perdana Menteri nanti. Belum menang lagi, dah susah nak diatur. Belum lagi jadi kerajaan. Bayangkan kalau menang, entahlah berapa bulan agak-agaknya kita tidak akan ada Perdana Menteri. Silap-silap hari bulan, 2-3 bulan jadi Perdana Menteri, ditumbangkan lagi, diganti lagi, dan diganti lagi, dan diganti lagi, dan ditumbangkan lagi, dan ditumbangkan lagi. Sebenarnya, menurut laporan ini, Perikatan Nasional menghadapi masalah dalaman yang akan menguji kelangsungan hubungan dua parti utama, yaitu PAS dan Bersatu, katanya kepada FMT. Hishamuddin mengulas amaran ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim bahawa amat bahaya sekiranya pemimpin semasa PN mentadbir semula negara. Ia susulan tindakan Perikatan Nasional PN yang menurut Hasan membunuh demokrasi ketika wabak COVID-19, menarik perhatian kepada tindakan menggantung Parlimen. Hishamuddin turut menambah bahawa Perikatan Nasional gagal memanfaatkan sokongan yang diraih pada PRU 2022. Ketika itu, sebahagian besar undi orang Melayu beralih ke Perikatan Nasional, termasuk undi protes oleh penyokong UMNO yang hampa. Perikatan Nasional menerima manfaat dari pengundi Melayu dan anak muda. Anak-anak muda Melayu tetapi tiada dasar yang konstruktif dan substantif yang diperjuangkan. Kelekaan dalam menguruskan undi yang diraih akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional yang kelihatan selesa dalam anggapan bahawa pengundi akan menerjemahkan perasaan tidak puas hati kepada undi buat Perikatan Nasional. Mereka terlalu selesa dengan kemenangan, katanya lagi. Lau Ziwe daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia percaya pertukaran kepimpinan akan menjadi sia-sia kerana pilihan Perikatan Nasional terhad, iaitu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin atau timbalannya Hamzah Zainuddin, atau Presiden PAS Hadi Awang atau naib beliau iaitu Ahmad Samsuri Mokhtar. Azmi Hassan daripada Akademik Nusantara berkata, Perikatan Nasional memikul beban pemimpinnya yang sekarang malah dilihat tidak dapat mengurus negeri-negeri yang ditadbirnya dengan cukup baik. Ini bukan tentang usia parti tetapi bagaimana mereka urus pengundi, kata beliau lagi.
Saudara-saudara sekalian, apakah pula pendapat Anda untuk isu kali ini? Benarkah bahwa sekiranya Perikatan Nasional, memerintah, negara atau persekutuan adalah satu musibah untuk Malaysia? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Tun Mahathir, kata netizen melalui laporan media di Harapan Daily ini. Penat jah Mahathir cari duit di belakang almari. Rupanya itu laporan hari ini. Baru-baru ini tular satu video rakaman dibuat oleh Mahathir menyindir Kerajaan Madani Kerajaan Anwar Ibrahim. Beliau seakan-akan mencari uang di halaman rumah beliau, di belakang TV, di kabinet, dalam bilik tidur dan sebagainya. Dia kata tak ada duit, tak jumpa duit. Tapi rupa-rupanya akhirnya ditemui di mana duit itu. Tak perlulah Tun Mahathir berlakon seakan-akan beliau dianiaya. Tak perlulah Mahathir berlakon seakan-akan beliau tidak mempunyai uang, kata netizen. Tak perlulah Mahathir berlakon seolah-olah tiada uang yang akan dijumpai, kerana akhirnya semalam SPRM umum kekayaan sebenar keluarga dan anak-anak Tun Mahathir yang betul-betul mengejutkan kita semua. Tun Mahathir Mohamad disindir buat penat sahaja mencari uang di merata tempat. Susulan terbongkar sudah harta dimiliki dua anak bekas Perdana Menteri itu yang mencecah lebih 1.2 bilion ringgit. Angka tersebut didedahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki pada sidang media di Putrajaya hari ini. Beliau memaklumkan bahawa Tan Sri Mokhzani Mahathir memiliki aset bernilai kira-kira 1 bilion ringgit, manakala Mirzan Mahathir sebanyak 246.2 juta. Berdasarkan pengisytiharan harta yang dikemukakan kepadanya, Azam Baki berkata, pengisytiharan harta itu antaranya membabitkan pegangan aset dan saham. Minggu lalu, tular rakan video memaparkan gelagat sinis Mahathir mencari wang berjumlah berbilion ringgit yang didakwa dimilikinya. Bakal menjangkau 100 tahun pada 10 Julai ini, Mahathir mencari wang yang didakwa berjumlah 3 bilion ringgit itu di merata tempat termasuk di belakang televisyen. 2 tahun cari tak jumpa, kata Mahathir, sebelum bersetuju dengan cadangan perakam video untuk meneruskan pencarian di Switzerland. Untuk rekod, Mirzan dan Mokhzani masing-masing anak kedua dan ketiga Mahathir. Difahamkan Mirzan pernah bekerja untuk bank pelaburan yang berpengkalan di Amerika Syarikat, Salomon Brothers. Beliau juga pengasas dan ketua pegawai eksekutif Syarikat Pegangan Pelaburan dan penasihat kewangan Malaysia, Crescent Capital Sdn Bhd. Malah, Mirzan turut memegang jawatan pengarah di beberapa syarikat awam dan swasta di Asia Tenggara, termasuk penapis minyak terbesar Filipina Petron dan pengeluar elektronik tempatan Betamax. Sementara itu, Mokhzani pula pernah beberapa kali disenaraikan sebagai antara individu paling kaya di Malaysia sejak tahun 2007. Pada tahun 2013, Mokhzani berada di tangga ke-9 orang paling kaya di Malaysia dengan jumlah harta lebih 4.22 bilion hasil daripada industri minyak dan gas. Malah sekitar sedekad pentadbiran Mahathir sebagai Perdana Menteri, Asia Week mendakwa Mokhzani memiliki pegangan dalam syarikat awam melebihi 880 juta Amerika Syarikat dolar. Saudara, itulah dia jumlah kekayaan anak-anak Mahathir yang telah kantoi malukan diri Mahathir sendiri.